Sekarang saya jemput Yang Berhormat Johor Bahru untuk bersama membahaskan usul ini. Sila Yang Berhormat Johor Bahru. Okey, baik. Terima kasih kepada Datuk Speaker, terutamanya kerana membenarkan, mengizinkan usul Bandar Kuching ini dibahaskan di bawah 18.1, yang mana Bandar Kuching tadi telah menyatakan kejadian kebakaran ini masih berlaku dan malangnya berlaku di kawasan beliau, tapi ada hikmahnya beliau akan terus memperjuangkan isu ini. Cuma bila disebut tadi menjelang 25 Oktober ini bermaksud sudah 5 tahun kejadian kebakaran di Hospital Sultanah Aminah, yang kita tahu telah meragut nyawa seramai 6 orang mangsa, dan kejadian itu bukan satu detik hitam. Saya ingat bila kekecohan berlaku, tetapi juga kepada mangsa-mangsa meratapi mereka yang telah pergi, orang yang tersayang itu sangat terkesan. Cuma pada masa yang sama, kejadian tersebut juga mungkin sepatutnya membuka mata kita semua bahawa ada keperluan untuk menilai kembali kemampuan infrastruktur bangunan, fasiliti kerajaan dan terutamanya yang memberi perkhidmatan kepada rakyat. Jadi hari ini saya nak menambah apa yang Bandar Kuching sebutkan tadi, 3 perkara. Yang pertama memang khusus seperti mana yang telah berlaku di Hospital Sultanah Aminah. Kita tahu bahawa laporan jawatankuasa bebas itu telah dibuat, telah siap, malah telah diklasifikasi. Sebelum ini diletakkan di bawah OSA, telah ditukar. Cuma laporan ini sampai sekarang tidak didedahkan. Saya percaya pihak menteri akan mengguna pakai alasan bahawa perkara ini telah dibawa ke mahkamah kerana keluarga-keluarga mangsa yang tidak terbela tadi telah menyaman pihak-pihak yang berkenaan. Cuma dalam isu pampasan, Datuk Speaker, bila saya teliti balik bahawa ketika kejadian, kerajaan ada bagi pampasan. Tapi pampasan itu sangat tidak setimpal. Yang diberikan, yang dikabarkan, disebutkan, yang meninggal dunia dapat RM2,000. Yang cedera parah dapat RM5,000. Yang cedera dapat RM3,000. Bagi saya, kalau kita nak menganggap laporan ini tidak dapat didedahkan, tak dapat dibentangkan kerana kes mahkamah. Kes mahkamah ini dibawa keluarga-keluarga yang tidak terbela. Bagi saya, kesilapan itu berlaku kerana keluarga-keluarga ini tidak dibela. Kalau kerajaan benar-benar bersungguh-sungguh, isu pampasan ini boleh diselesaikan tanpa mengguna alasan tindakan mahkamah. Sementara yang bertanggungjawab itu perlu dibawa ke muka pengadilan, keluarga-keluarga tersebut juga memerlukan keadilan. Jadi yang ini seperti desakan Bandar Kuching, saya juga ingin mendesak kepada kerajaan ambil peluang KPI 100 hari keluarga Malaysia dan sebagainya. Kalau betul keluarga Malaysia, dedahkan laporan ini supaya ada penambahbaikan. Itu yang pertama, Datuk Speaker. Yang kedua, kalau kita tengok kerangka yang besar, yang disebut tadi, kejadian di ICU Selatan ini bukan yang pertama. Itu yang keempat, dan yang keempat itu bawa kematian. Maka apabila perkara ini telah menjadi perbincangan di peringkat nasional, tahun 2017, dalam Parlimen yang mulia ini, ketika itu, Timbalan Menteri telah membentangkan bahawa terdapat audit mengenai keselamatan yang diusahakan oleh kementerian sendiri dengan kerjasama bomba dan penyelamat untuk audit di hospital-hospital yang berusia lebih daripada 50 tahun. Yang disebut ada 46, Tuan Speaker. Tapi apa hasilnya? 2017 kata ada audit. Jadi saya nak tanya kepada pihak menteri, apakah tindakan lanjut yang telah kita ambil dalam laporan tersebut? Adakah hanya sekadar laporan? Adakah berlakunya penambahbaikan? Sebab sementara saya sebut di awal tadi soal kebajikan, keadilan kepada mangsa-mangsa. Bagi saya juga kepada frontliners ini, kita kena berlaku adil. Dalam keadaan frontliners kesihatan inilah yang sebenarnya memperjuangkan nasib kita dalam isu COVID-19 sebagai contoh. Mereka juga berdepan risiko sama, malah lebih teruk dalam isu keselamatan soal kebakaran. Sebab risiko sebagai contoh, kalau kita tengok frontliners kesihatan ni, risiko yang mereka hadapi pelbagai.
Contohnya, kalau dilihat, mereka juga kalau berlakunya kesilapan dalam merawat pesakit, mereka juga dipersalahkan. Dalam kes ini Bandar Kuching dedahkan tadi, mereka tidak mendapat latihan sempurna dalam soal menyelamat ketika berlakunya kejadian kebakaran. Jadi dalam keadaan sekarang ni, risiko yang dihadapi oleh frontliners mungkin tidak diendahkan dengan baik. Sebab bagi saya dalam isu ni, sikap peringkat kementerian itu kita perlu teliti semula. Bukan nak persalahkan, tapi keutamaan tu di mana. Itu yang kedua, Datuk Speaker. Yang ketiga, dalam isu infrastruktur kita tahu bahawa perkara ini mungkin melibatkan pelbagai jabatan ataupun agensi. Sebagai contoh, kita tahu dalam segi infrastruktur, kerajaan ini banyak bebannya diletakkan di bawah Jabatan Kerja Raya, JKR. Kita tahu juga soal keselamatan, sijil, pentaulihan dan sebagainya diletakkan di bawah bomba yang mana terbabitnya KPKT. Jadi, different agencies yang sebenarnya ada peranan. Cuma malangnya mungkin KKM pula terpaksa tanggung beban itu. Nak salahkan mereka, mereka mewarisi bangunan-bangunan yang telah berusia 50 tahun. Bukan sikit, 46. Hospital Sultanah Aminah, siapa yang pernah ke sana, tahu bahawa keadaan itu sangat uzur. Cuma nak buat baru pun saya tak tahu nak buat macam mana. Tetapi dalam keadaan sekarang, maintenance tu apa tindakan kita? Sebab itu, Datuk Speaker, dalam soal menguruskan tadi, bila melibatkan pelbagai agensi, soal accountability itu agak sama ataupun kabur. Bila berlaku kebakaran, salah siapa? Bila berlaku musibah, salah siapa? Bila meletup kejadian di Kuching, barang-barang perubatan itu hangus, habis 80%. Siapa nak bertanggungjawab? Jadi dalam isu kebertanggungjawapan itu, saya mohon pihak kementerian untuk teliti, untuk memastikan siapa yang patut bertanggungjawab pegang. Sebagai contoh, yang saya mungkin tak ada maklumat, tapi kalau Kementerian Kesihatan ini lebih telus, lebih bersungguh-sungguh ataupun mempunyai sikap untuk sebenarnya berlaku dengan lebih accountable, siapa sebenarnya yang merupakan kontraktor-kontraktor yang menjaga, sepatutnya diamanahkan untuk jaga maintenance. Siapa tak kisah, bukan hanya soal elektrik, soal kebersihan pun siapa yang pegang kontrak-kontrak di hospital. Jadi dalam keadaan sekarang ini, perkara yang sangat merumitkan pembuat dasar ahli-ahli parlimen ini, kita macam berhadapan dengan satu black box, tak boleh nak masuk. Dan perkara ini kalau dibangkitkan, pihak kementerian mungkin bersifat defensif. Walhal, bukan salah kementerian, tapi mungkin tata kelola itu dah sedemikian rupa. Jadi soal SOP tadi sikit bab tersebut, bagaimana supaya ada garis panduan yang lebih jelas, kebertanggungjawapan itu memang ternyata kalau berlaku musibah, memang pengarah dah kena saman. Lepas tu yang bertanggungjawab silap yang menjaga ICU itu berpuluh tahun berkhidmat di situ, tapi sebab hari yang malang dia bertugas, dia dipersalahkan. Sedangkan SOP itu tak jelas. Dia pun mungkin tak pernah diajar dan sebagainya. Jadi sebab itu, dalam isu melibatkan pelbagai agensi, saya tak nak Kementerian Kesihatan menolak bebanan itu hanya, okey, JKR punya masalah, KPKT punya masalah. Kalau Bandar Kuching dah katakan banyak hospital yang tak ada sijil ni, nyatakan, terbuka tak apa. Biar rasa accountability kepada rakyat tu kita tahu, supaya ada desakan dari luar. Bukan kita nak salahkan kementerian, malah we want to protect our frontliners. Jadi sebagai penutup, Datuk Yang Dipertua, bila kita lihat soal isu keselamatan ini, mungkin saya bukan berlatar belakangkan medical, tapi saya rasa dari segi pengguna ataupun rakyat biasa, kita memang mengharapkan perkhidmatan yang terbaik. Kita tahu hospital menghadapi kesesakan, kita tahu hospital sekarang memang terpaksa menguruskan isu COVID dengan lebih sangat banyak, tapi pada masa yang sama, jangan jadikan alasan kes kebakaran 2016, 6 orang meninggal dunia. Tahun ini berlaku lagi terbakar. Nasib baik tak ada yang meninggal dunia.
Jadi macam mana kementerian, kalau saya tanya kepada pihak menteri hari ini, bolehkah menteri memberi jaminan bahawa tiada lagi kejadian kebakaran yang berlaku, melainkan sesuatu yang di luar kawalan kita. Tapi kebanyakan bila disiasat, masalah pendawaian, masalah tak jaga maintenance dan sebagainya. Jadi apa komitmen kementerian, komitmen menteri untuk perkara ini tidak berulang? Dan yang kedua, kalau boleh hari ini, nyatakan tindakan yang boleh diambil walaupun langkah kecil tapi diambil. Tak cukup hanya kita akan siasat dan sebagainya, tapi paling kurang komitmen. Sebab kita tahu ini melibatkan dana, ini melibatkan kerajaan, and we are here to actually support Kementerian Kesihatan to avoid this such cases keep repeating itself, and rakyat yang sebenarnya akan jadi mangsa. Sekian, terima kasih Datuk Speaker.